Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar binti Raslan, A176321, merupakan pelajar di bawah seliaan Dr. Suhaila binti Zailani alias Ahmad. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah kertas kerja yang bertajuk Tinjauan Literatur Aspek Risiko Kebergantungan terhadap penggunaan Google Translate dalam memahami material pengajian Islam. Seterusnya, pengenalan. Material pengajian Islam merupakan sumber turas bahasa Arab yang klasik dan menyebabkan pelajar sukar untuk memahami secara pembacaan langsung. Disiplin ilmu pengajian Islam adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian penjelasannya lebih mendalam dan teliti dilakukan oleh para ulama dan sarjana-sarjana Islam dalam penulisan-penulisan mereka. Terdapat banyak khazanah dan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para sarjana untuk dijadikan sebagai rujukan utama kepada pemikir agama pada hari ini. Google Translate merupakan satu kemudahan yang sering digunakan pada zaman teknologi moden ini dalam menterjemahkan pelbagai bahasa daripada perkataan pada sebuah teks. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti tinjauan literatur dari aspek risiko kebergantungan terhadap penggunaan Google Translate dalam memahami material pengajian Islam. Seterusnya, metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kaedah pengumpulan data, iaitu kajian kualitatif digunakan bagi menganalisis kandungan. Pengumpulan data diperolehi melalui tesis-tesis, buku ilmiah, jurnal-jurnal, kertas-kertas kerja, artikel dan laman sesawang. Data-data analisis kandungan tersebut akan dikumpulkan di dalam sebuah bentuk jadual yang berasaskan secara tematik. Systematic Literature Review kemudian digunakan untuk mengkaji beberapa tema. Seterusnya, dapatan kajian dan perbincangan. Yang pertama adalah kaedah terjemahan. Menurut Abdullah Al-Qari 2006 di dalam penulisannya Bagaimana Menulis dan Menterjemah Buku-buku Keislaman Bermutu. Beliau menyatakan bahawa terdapat beberapa bentuk terjemahan yang wujud disebabkan beberapa faktor iaitu dalam memahami material pengajian Islam kerana setiap orang pengarang atau penulis mempunyai ciri-ciri penulisannya yang tersendiri dan ada penulis yang menggunakan perkataan biasa didengari atau gambaran yang mudah difahami dan sebaliknya pula terdapat penulis yang menggunakan kata-kata atau perkataan yang sukar difahami, iaitu konteks makna yang ingin disampaikan agak kabur. Oleh itu, antara bentuk terjemahan yang dikemukakan adalah terjemahan selari, di mana kata-katanya dapat dialihbahasakan dengan mudah dari kata kepada terjemahan lafzi tanpa mencari kata-kata yang konteks maksudnya tersirat. Kedua, terjemahan biasa, iaitu pengertiannya diambil secara penuh serta dapat memelihara maksud dan gaya pengarang asal. Yang ketiga, terjemah terhadap maksudnya sahaja disebabkan banyak menggunakan perkataan yang sukar difahami serta gambaran pengertian yang kurang jelas. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam bahasa Arab fungsi baris yang mana membawa maksud yang berbeza-beza. Apabila menghadapi kesukaran dalam memahami sesuatu ayat, perlu diperhalusi tentang barisnya dengan teliti, maka maksud terjemahan tersebut akan dapat dipastikan dengan tepat. Dapatan kajian yang kedua, kelebihan dan kekurangan Google Translate. Google Translate adalah sebuah perisian untuk membantu dalam aktiviti menterjemah. Google Translate mampu menterjemahkan kosakata dengan lebih pantas dan banyak perkataan yang tidak ditemukan dalam kamus maknanya, tetapi dapat ditemukan pada Google Translate. Dari sudut fungsinya, dapat membantu pengguna untuk menterjemah kepada pelbagai bahasa. Namun begitu, terdapat ramai ahli sarjana yang menyatakan bahawa Google Translate juga mempunyai kelemahannya yang tersendiri, iaitu dalam menghasilkan ketepatan makna pada terjemahan unibahasa, iaitu pada perkataan frasa, klausa, ayat dan teks. Isu ini sering timbul dalam berkaitan tentang pemilihan makna leksikal mengikut konteks. Google Translate juga dilihat lebih memfokuskan makna denotasi sesebuah perkataan itu berbanding menjelaskan kepada makna konotasinya. Dapatan kajian yang ketiga, risiko kebergantungan terhadap penggunaan Google Translate.
Init Zurin 2020 menyatakan bahawa kebergantungan pada mesin dan teknologi pada zaman moden ini menyebabkan pengguna mencari alternatif mudah dalam menterjemahkan pelbagai jenis teks tanpa mengambil kira sama ada teks tersebut mengandungi bahasa kiasan seperti idiom di dalamnya atau tidak. Sedangkan idiom mempunyai maksud tersendiri dan tidak boleh diterjemahkan secara harfiah. Menurut Muhammad Bakir et al. 2020 berpendapat bahawa pengguna terjemahan bermesin seperti pengguna Google Translate perlu memiliki kefahaman yang jelas berkaitan sifat-sifat linguistik sesuatu bahasa seperti mana yang terdapat dalam penjelasan dalam bidang ilmu linguistik. Dengan mengetahui ciri-ciri semantik sesuatu kata yang terdapat dalam sesuatu teks itu dapat membantu penterjemahan yang dilakukan akan menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Di samping dapat memahami pelbagai kemungkinan makna bagi sesuatu perkataan yang diberikan oleh konteks penggunaannya. Seterusnya, Mustaleh pada tahun 2021 turut menjelaskan terdapat beberapa kesan negatif yang timbul apabila menggunakan Google Translate secara berlebihan. Antaranya adalah menjadikan seseorang lebih bergantung menggunakan alat bantu di samping menjadikan seseorang itu malas untuk merujuk mana-mana sumber utama seperti kamus. Hal ini kerana bagi mereka sudah tidak perlu lagi untuk mempelajari teori dan kaedah dalam menterjemah. Selain itu, usaha dalam menterjemahkan secara manual juga berkurang dan mereka tidak percaya dengan hasil terjemahan mereka sendiri. Akhir sekali, rumusan. Sebagai seorang penuntut dalam memahami material pengajian Islam, perlu mempunyai asas-asas linguistik dalam memahami teks Arab bagi memastikan penghasilan terjemahan tidak berlaku ketidaktepatan dan kesalahan dalam memberi makna yang tepat. Google Translate adalah merupakan cara terpantas dan sering digunakan dalam menyelesaikan kesulitan untuk menterjemah sesebuah teks. Walau bagaimanapun, kebergantungan terhadap penggunaan Google Translate juga perlu dititik beratkan supaya tidak mengambil terjemahan sepenuhnya kerana perisian tersebut hanya sekadar alat bantu dan bukan merupakan proses penterjemahan yang utama. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.